Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah. Dalam keadaan kita bercuti, dalam keadaan kita bersama dengan keluarga, masih kita dapat terus bersama untuk kelas tafsir satu hari, satu ayat. Ya. Saudara perempuan, kenapa Al-Imam buat begini? Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji, sebab kita juga mengajar tajwid daripada A sampai Z, dan kita buat kelas talaqi online dan kita buat juga kelas tafsir supaya kita faham apa yang kita belajar. Kan seboleh yang mungkin kami nak Al-Imam ni semua daripada peserta Al-Imam dan orang ramai, dia boleh tajwid, dia boleh jadi imam sembahyang fardu, boleh jadi imam sembahyang jenazah, boleh jadi imam sembahyang musafir sebagainya, boleh lead tahlil, talqin, yasin, kan dia boleh tajwid dan dia boleh mengaji dengan baik dan dia boleh faham apa yang dia belajar. Apa yang dia mengaji tu. Jadi inilah sumbangan kecil Al-Imam untuk semua, semua umat Islam lah, khususnya untuk peserta Al-Imam. Baik. Tentara perempuan, waktu sekarang ni waktu kita nak masuk kepada 5G. Kan, inilah masa yang paling terbaik, paling mudah untuk kita mengaji secara berdepan dengan guru-guru. Kan, sebab Nabi SAW walaupun Nabi ni paling fasih bahasa Arabnya, kan, paling faham tentang Al-Quran, tapi Nabi tetap juga talaqi dengan malaikat Jibril setahun sekali ya. Logik akal dah talaqi, buat apa nak talaqi lagi? Logik akal, orang dah talaqi, buat apa nak talaqi lagi? Tapi Nabi SAW setiap tahun talaqi dengan malaikat Jibril, setahun sekali dengan malaikat Jibril, ya. Itu Nabi. Bahkan di saat-saat akhir Nabi sebelum Nabi wafat, tahun yang sama Nabi talaqi 2 kali. Kata Nabi, ini aku rasa mungkin sebab inilah ajalku telah hampir. Setiap tahun Nabi talaqi sekali dengan malaikat Jibril. Tahun yang Nabi nak wafat tu, masa umur Nabi 63, Nabi talaqi sebanyak 2 kali. Kita pernah berapa kali talaqi dengan guru yang bertauliah, kan? Baik. Jadi pada kami Al-Imam, tuan-tuan dan perempuan punya banyak peluang untuk talaqi dengan guru-guru. Kan, sebab tu Al-Imam buka kelas talaqi, sebab pada kami harapnya di akhirat nanti kami ada jawapan depan Allah. Bila Allah bertanya apa usaha kami untuk masyarakat, kami boleh jawab. Kami dah buat kelas mengaji, dah buat kelas untuk jadi imam sembahyang fardu, sembahyang jenazah, sembahyang musafir, kan, dah mengajar umat Islam untuk tahlil, talqin, yasin sebagainya, dah mengajar tajwid, buat pula kelas tafsir, kan, dah bagi peluang pula untuk kita untuk buat kelas talaqi online. Jadi boleh pilih masa, tuan-tuan boleh duduk dalam bilik, dalam kereta, kan, dalam kereta api, dalam rumah, macam-macam, kat surau, dekat tepi jalan boleh mengaji. Tak boleh sampai setengah jam, kan, 10 minit, 15 minit. Kalau lebih cantik sejam sehari, kan. Biasa kalau sejam sehari, insya-Allah dalam tempoh sebulan boleh habis 10 juzuk. Ikut pengalaman kami, siapa yang mengaji sejam sehari dengan Al-Imam, insya-Allah sebulan boleh habis 10 juzuk. 3 bulan boleh khatam. Kan, baik. Tentara perempuan, kita pergi pada ayat yang ke-52 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-52 surah Al-Baqarah. Asyhadu ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Baik. Kata Allah, kemudian kami maafkan kamu, orang Yahudi dan Bani Israel, min ba'di dzalik, selepas kamu membuat murtad, membuat benda syirik, la'allakum tashkurun, moga kamu bersyukur. Baik. Tuan-tuan perempuan, macam kita cerita semalam, orang Yahudi selepas dibebaskan, selepas terlepas daripada dibunuh oleh Firaun, dikejar oleh Firaun, Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap oleh Allah, untuk bercakap dengan Allah dekat bukit Tur Saina ataupun Tur Sina, kan, dijemput oleh malaikat Jibril dengan kudanya. Orang Yahudi Samiri tu dia buat berhala, patung berhala, dan disembah oleh 8,000. Ada mengatakan semua orang Yahudi, ada mengatakan 8,000 sahaja yang murtad balik. Nauzubillah. Baru terlepas daripada dibunuh oleh Firaun, nampak laut tu terbelah 12, bukan 1, bukan 2, 12 terbelahnya. Orang Yahudi boleh murtad balik. Pelik tak pelik yang Yahudi ni, kan. Baik. Kemudian bila dah dia sedar balik, Nabi Musa balik berjumpa dengan Nabi Harun, bertanya kepada Nabi Harun, kenapa biarkan kaum aku buat begini. Nabi Harun kata, aku tak boleh buat apa, diorang ni degil, kan. Baik. Itu tuan perempuan. Jadi Nabi Musa pun dakwah balik, tarbiyah balik kaum dia, dan kaum dia pun bertaubat. Ini taubatnya diterima oleh Allah. Baik. Kemudiannya Allah maafkan, Allah ampunkan dosanya. Cuma kena faham, dosa dan zaman Nabi Musa, dosa besar tu kena bunuh sesama sendiri. Zaman Nabi Musa, bila buat dosa besar, kena bunuh sesama sendiri. Zaman kita dosa besar,
Kan minum arak, berjudi sebagainya, taubat cukup dah mencukupi. Kecuali kalau mencuri, kecuali kalau membunuh orang, kecuali kalau berzina, ke siapa yang dah kahwin, yang tu lainlah hukumannya. Kan ataupun yang membuat rompakan, itu lain hukumannya. Kan tapi kalau dosa tu sekadar di minum arak, bukan sekadar ya, minum arak tu dosa besar. Kan tapi kalau dosa minum arak dosa besar, berjudi dosa besar, riba dosa besar, cuma dia mencukupi dengan dia bertaubat. Dah mencukupi, Allah boleh ampunkan tanpa perlu bunuh sesama sendiri. Tapi zaman Nabi Musa kena bunuh sesama sendiri baik. So pokok pangkalnya thumma afauna ankum, kata Allah, aku maafkan kamu semua. Kan? Kita lah macam kita bergaduh suami isteri, si kata tak apalah abang, saya maafkan. Tak apalah awak, kata kat isteri kita, abang maafkan. Lega tak hati? Lega lah. Kita dah buat silap besar. Mungkinlah cik abang ni main mata dengan orang lain, contoh isteri dia perasan. Cik abang ni dia bukan main mata, cuma mata berabuk, dia terkelip-kelip. Kan orang tu perasan, kan, contohnya lah isi pun fikir kita main mata dengan orang lain, dia marah, dia merajuk, kita pujuk berhari-hari, akhirnya dia maafkan. Contoh, walaupun bukan salah kita lah, contohnya begitu. Kan bila dia sebut saya maafkan awak, saya maafkan abang, lega tak? Lega lah. Itu isi kita, suami kita. Kan ini Allah kata Allah sendiri maafkan, lega kan. Baik, min ba'di dzalik, selepas buat dosa besar, dosa murtad ni ya Allah besar tuan-tuan ya. Dosa-dosa lain Allah boleh maafkan, cuma dosa-dosa syirik ni jangan buat main. Kan baik. Kemudian la'allakum tashkurun, moga-moga kita ni berterima kasih. Ya, bila orang dah maafkan kita, bila Allah dah maafkan kita, bermaksud kita kena berterima kasih atas kemaafan yang diberi. Baik. Apa maksud la'allakum tashkurun? Tashkurun tu apa? Syukur. Syukur tu macam mana? Dia sebut syukur tu adalah kita mentaati semua kita punya anggota badan lahir dan batin untuk dan dalam keadaan berjaga, dalam keadaan kita ramai orang ataupun kita berseorangan, kita ucapkan rasa syukur dan kita mentaati Allah. Ya, mana kita seorang kita solat, dalam kita seorang kita tak tengok, tak buat maksiat, tak mengumpat orang, tak mengata orang. Dalam keadaan kita seorang kita tak ada buat email terbang atau email palsu ni menyebabkan orang lain sakit hati, buat akaun palsu, kita komen lah kat semua media sosial. Hari ni ramai. Ramai yang buat media fake account ataupun account yang palsu, di komen kat semua tempat-tempat. Dalam YouTube pun ya, dalam Facebook pun ya, dalam Instagram pun ya. Dia buat account palsu, dia hentam orang. Kan? Walaupun orang tak tahu, orang tak kenal, orang malas nak trace, orang malas nak buat laporan polis sebagainya. Kan? Tapi ma yalfudhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap benda yang kita lafazkan, setiap benda yang kita buat, kan, adanya raqibun atid, dicatat baik ataupun buruknya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan sebesar-besar, Allah akan kira. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan sebesar-besar, Allah kira, dalam surah Az-Zalzalah. Kan? Baik. Jadi maksud syukur ni adalah kita dengan Allah ni, kita seorang ke, kita ramai ke, kita bersusah ke, kita senang ke, yang kita punya jawarih ataupun kita punya anggota badan, mata, telinga, hidung, kaki sebagainya, semua kita buat kerana Allah. Semua kita buat untuk Allah. Dan semua kita jaga syariat Allah. Hati pun sama juga, kita menjaga syariat Allah. Itu maksud syukur. Baik. Tuan-tuan dan puan, kita pelik. Kenapa si Yahudi ni dia selepas sembah selamat daripada laut, dia menyembah berhala. Sebenarnya kita pun sama je sebenarnya tuan-tuan. Kan macam kita sebut sebelum ni, contoh kita makan pedas, contohnya kan. Makan pedas, tak nak makan pedas, taubat. Kan, tapi sebab sedap kan, esok buat lagi, begitulah maksiat. Kan, kita mengutuk orang, kita maki orang, kita caci orang, memanglah kita tak dapat apa pun kita maki orang, caci orang, umpat orang tu. Kan, kemudian kita kasih insaf, Allah astagfirullahalazim, kalau dia tak maafkan aku, habis aku. Esok buat lagi. Betul tak? Kan, contoh kita buat kereta, kemudian orang cucuk, orang pancung, orang horn, orang buat kita marah sebagainya. Orang lalu dalam kecemasan, kita maki dia. Kan? Sedangkan dalam Islam kita tak boleh maki orang Islam. Marah boleh tapi tak boleh maki dia, caci dia pula, fitnah dia pula, tak boleh, haram hukumnya. Kan? Tapi sebabkan kita geram, esok buat lagi. Betul tak? Itu manusia ya. Baik. Jadi yang paling penting adalah kita minta maaf ataupun kita cepat-cepat istighfar. Dan dosa-dosa kecil ni jangan diamalkan dan jangan dikekalkan. Kan? Dan benda-benda yang baik, yang walaupun dia kecil, jangan digelakkan. Saya sendiri dalam Al-Imam ni, saya pernah buat satu kuliah di sebuah tempat yang suci. Dekat mana saya tak nak sebut lah. Itu saya pergi simpan sendirilah kan. Baik. Saya cerita, masa dalam kelas Al-Imam ni, kita buat kelas mengaji dan juga kita buat kelas praktikal solat sebagai imam. Jadi bila jadi imam, kadang-kadang anak ganggu, kadang handphone bunyi, kadang-kadang kipas tu panas. Kan? Kadang-kadang kita pun macam di Indonesia, kadang-kadang gempa bumi.
kan, ataupun kadang-kadang orang lalu kalau sembahyang dekat surah R&R, kan, kita jadi imam, kadang-kadang terganggu, ya, orang lalu lah, orang nak cepat lah, dan sebagainya, kan. Kadang-kadang bunyi bising, kan, kadang-kadang kita tengah sembahyang tu kemudian lalu bising, ya, ataupun bomba tiba-tiba kes yang terpencil ni, ya, kadang-kadang bomba duduk sebelah bising, kan, polis lalu sebelah kita bising, kan, kat surah-surah R&R. Jarang-jarang berlaku, tapi benda tu boleh berlaku, kan. So apa imam nak respon? Dan pernah kes saya sendiri pernah berlalui, ular masuk masjid kan. Sebagai imam, dia bila jadi imam dah angkat takbiratul ihram, dia tak boleh lagi berhenti. Sebab tu namanya takbiratul ihram. Bila kita dah takbir, kena ihram, haram kita keluar daripada solat tanpa sebab yang munasabah, tanpa sebab yang darurat. Ular lalu Nabi kata kena bunuh, tapi tak boleh keluar solat, kan. Sebab tu disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis sahih Ibnu Majah, sahih kita hadis Imam Ibnu Majah, kita hadis yang sahih. Baik, disebut Nabi suruh biqatl aswadain fi solat al-aqrab wal hayyah, kan. Mana dalam solat Nabi suruh kita bunuh dua binatang berbisa yang warna hitam, ular dan juga kalajengking. Nabi suruh, ya. Jadi kalau kalajengking di depan, kita sebagai imam kita kena bunuh yang macam mana? Saya ajarlah dekat tempat tu, kan. Habis saya kuliah tu, saya dah makan, masa jamuan tu datang seorang lelaki, dia kata, ustaz. Dia tak panggil ustaz, dia panggil awak, kan. Saya tak ada masalah lah panggil ustaz ke panggil siapa, suka hatilah. Teman pula dia lebih berumur daripada saya, walaupun biasanya orang walaupun kita muda, dia tua, biasa kalau dia tahu kita ni ustaz, dia panggil ustaz. Tapi sebab dia tak tahulah atas apa motif dia tahu awak awak ni kalau mengajar macam ni awak takkan pergi jauh kan. Saya kata kenapa pula, kan. Dia kata awak pergi mengajar benda yang kelakar, dia kata. Ada ke pergi mengajar apa tengah semayang, kalau ular lalu, cacing lalu sebagainya kena bunuh, kelakar benda ni. Saya kata ini hadis Nabi. Dia kata awak takkan pergi jauh, kan. Saya kata ni hadis Nabi, dan benda ni apa yang saya ajar ni diluluskan oleh JAIS, kan, dan juga MAIM, Jabatan Agama Islam Melaka, kan. Silibus Al-Imam ni telah diluluskan oleh JAIS dan juga Jabatan Agama Islam Melaka, kan. Dan ini adalah hadis, walaupun tak dapat kelulusan, contohlah tak dapat kelulusan, tapi tetap hadis. Dan Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan sebagai imam dia kena tahu benda-benda macam ni. Dia bukan boleh berhenti solat je, tak boleh, kan. Dia tergelak, dia kita orang dalam grup WhatsApp, kami gelakkan awak ni, kan. Tak kisahlah tak ustaz pun tak apa, tapi dia gelakkan hadis tu, kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah At-Taubah ayat 65, apa kata Allah? Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kita bertanya kepada mereka, kenapa kau buat macam tu? Ya. Jawapan kaum tu, geng tu, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya berbual wa nal'ab, main je, kan. Kemudian kata Allah lagi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu ni bermain-mainkan? Kita cerita pasal hadis Nabi ni, kan. Kalau kita jadi imam, kan, ular lalu kita kena bunuh. Dia kata kelakar benda tu, tak patut diajar, takkan boleh pergi jauh. Allah kata, adakah dengan ayat Allah, dengan rasulnya, dengan ayatnya kamu mempermainkan? Allah sambung lagi ayat 66. Apa kata Allah? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu nak excuse, jangan kamu nak minta maaf, kamu telah kafir. Nampak? So jangan main-main, ya. Walaupun pada orang tu nampak kelakar, dia mengajar hadis kalau ular lalu kita kena bunuh waktu kita solat tu, kan. Kalau kita tak tahu, kita senyap. Benda yang bukan bidang kita kena diam. Lagi-lagi pula benda yang agama ni, jangan kita fikir aku dah belajar engineer, aku dah, contohnya lah, aku dah medik sebagainya, jangan fikir aku dah pandai semua, jangan. Ya, saya sebagai ustaz pun, saya pun tak mengaku saya pandai semua ilmu. Saya hanya tahu bidang saya sahaja, dan bidang-bidang lain sikit sahaja, tak banyak semua, ya. Begitu. Jadi kalaulah dia sungguh dia mempermainkan, kena mengucap baliklah. Nampak? Jadinya kalau kita kembali balik tengok pada orang Yahudi ni, dia cukup mudah-mudah memperkecilkan benda-benda yang baik dan mempermudahkan benda-benda yang haram tu, lagi-lagi benda-benda yang syubhat ataupun benda yang menyebabkan kufur itu. Sebab tu sebagai orang Islam kena ambil cakna dan ambil berat, kan. Benda-benda yang mengarahkan syirik jangan dekat. Benda-benda yang kita rasa syubhat jangan dekat, ya. Dan benda-benda kebaikan walaupun kecil jangan memperkecilkan. Sebab mungkin kalau takut kita perkecilkan, kita termasuk dalam ayat tadi, qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir selepas kamu beriman. Bahaya, kan. Baik, itu tuan-tuan, itulah sekadar perkongsian daripada Al-Imam untuk kelas malam ni, kelas tafsir
satu hari, satu ayat. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-53. Dan sebelum penutup, kita baca lagi ayat yang tadi. Ya Al-Syaitanir-Rajim. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul Azim. Ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-52. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.